Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan continue dengan bagaimana cara membina frame Windows dan juga menu bar menggunakan pengaturcaraan Java. Okey, pertama sekali saya nak memperkenalkan apa yang boleh anda letak pada frame, dan ini adalah gambaran tentang menu bar, di mana dalam menu bar awak boleh letak menu item dan juga menu. Menu bar ada menu, di dalam menu ada menu item, dan di dalam menu item awak boleh letakkan nested menu item dan juga boleh letakkan pembahagian lah bagi item-item yang terdapat di dalam menu yang dikenali sebagai separator. So, apakah itu menu bars? Menu bars ni adalah suatu komponen yang berada di bahagian paling atas, yang berada di bahagian paling atas di dalam frame. Dan di dalam menu bar itu boleh mengandungi menu dan juga menu item. Okey, sebelum kita proceed lebih lanjut tentang colors and fonts, saya nak terangkan dulu apakah yang dinamakan sebagai label, button dan sebagainya. So, jika ada J di depan ni, ianya merupakan komponen daripada package swing. Ianya merupakan komponen dari package swing. So, kalau tak ada J tu, label itu adalah merupakan komponen dari package AWT. So, maksud dia sama, kegunaan dia sama. Sama ada dia berada dalam package AWT ataupun package swing, di mana di mana label class adalah merupakan suatu komponen yang boleh display teks dan juga display image, tetapi ianya tidak boleh di-select. Okey, sebab dia label. Dia label just kegunaan untuk display sahaja, untuk dipamerkan sahaja. Dan label ini boleh terdiri daripada teks kan. Maka teks itu awak boleh declare dia punya style dan bentuk font dan juga warna yang you rasa you nak gunalah bagi label tersebut. Okey, ini kita akan tengok dalam program nanti ya. Okey, ini adalah gambaran untuk button. Yang ini pula adalah gambaran untuk checkbox. Ini adalah gambaran untuk radio button. Okey, ini adalah keterangan dia. Kita tengok Okey, ini adalah scroll pen. Awak boleh scroll sekiranya komponen ataupun teks dan apa saja yang ada terdapat dalam frame tu melebihi daripada saiz yang telah ditetapkan, awak boleh letak scroll bar. Okey, scroll bar. Scroll bar ni daripada kelas scroll pen. Okey, so yang you boleh scroll tu dipanggil sebagai knob, dan yang ni adalah dia punya track. Okey, apa pula yang dikatakan sebagai text field? Text field adalah suatu teks yang membolehkan pengguna memasukkan teks. Okey, tapi based on kepada jumlah amount teks yang boleh dimasukkan lah. Okey. Teks ni ada dua
jenis, satu text field dan satu lagi password field. Kalau jenis text field, keadaannya macam ni. Teks tu boleh dibaca. Kalau bentuk password field, aksara ataupun number ataupun apa sahaja yang dimasukkan dalam teks tidak dapat dibaca. Ianya automatically convert lah dalam bentuk yang kita tak nampak lah. Dia tak pamerkan karakter yang pengguna masukkan dalam teks field. Okey, ini adalah combo box ataupun kita panggil dia sebagai drop down menu. Okey, ini adalah text area. Text area ni dia multi line ya. Maksudnya teks tu dia display lebih daripada satu line. Option pane. Option pane ni merupakan dialog box. Ada beberapa jenis option pane. Kita ada show input dialog, kita ada message dialog, kita ada confirm dialog, option dialog. Okey, ni sebenarnya dah berada dalam package swing. So saya tak akan cerita lebih lanjut lah ya. Nanti kita akan tengok dalam chapter yang kedua nanti. So seterusnya kita dah tengok label tadi. Label tadi merupakan satu teks yang digunakan, teks ataupun gambar yang digunakan untuk display sahaja. Kita tak dapat buat apa-apa pada label, kita tak dapat edit, dia just untuk dipamerkan sahaja. So bila dia dipamerkan, you boleh bagi color lah pada dia punya font. Okay, you boleh bagi color pada font dia. Boleh bagi color pada font dia. So ini adalah standard color yang ada dalam AWT. Dan colors ni you boleh setkan untuk label punya background ataupun frame punya background. Kalau guna foreground adalah untuk teks. Fonts, yang ni adalah jenis font apa yang you nak gunakan pada label. So awak boleh pakai method set font. Okay, ini adalah lab exercise. Saya nak you all cuba buat dan tengok apa hasil dia. So macam biasa kita mesti import package java.awt.star. Lepas tu buat class declaration. Method main jangan lupa sebab ini adalah untuk application tu dapat di running. Okay, ini adalah kita punya objek. Tiga-tiga ni. Okay, kita nak letak dalam frame tu ada menu bar sekali dengan menu. So ini adalah title bagi frame. Inilah size bagi frame. Dan satu lagi di mana location yang kita nak pamerkan frame tu pada kita punya screen. So create dulu objek menu bar. Dan menu apa yang you nak letak dalam menu bar, you declare objek bagi menu. Katakan dekat sini saya nak letak nama dia file. Jadi menu file, variable declaration bagi menu adalah menu. Jadi menu ni kita nak letak masuk dalam menu bar. So nak letak masuk dalam menu bar, MB adalah reference variable bagi menu bar. So MB dan dot add. Add apa? Add menu. Menu apa? Menu file. So MB dot add parameter dia menu. Jadi sepatutnya pada frame tu nanti akan ada satu menu bar yang mengandungi menu. Dan nama menu tu adalah menu file. Okay, yang kedua, kita nak masukkan menu item. Tadi kita cuma ada menu, kali ni kita nak masukkan menu item. Kita nak masukkan dua menu item pada menu. So menu kita file dan menu item kita adalah new dan juga add. So new dan add masing-masing diberi reference variable dia mi1 dengan mi2. So dua-dua ni kita nak masukkan dia dalam menu. So menu.add mi1 dengan mi2 dah siap buat ni, dah masukkan dalam menu, barulah menu ini dimasukkan dalam menu
bar. Okey, gunakan method add untuk masukkan menu item dalam menu dan menu dalam menu bar. Akhir sekali jangan lupa setkan menu bar. Kalau tak set, menu bar ni tak nampak dalam frame. Okey, seterusnya separator. Okey, kalau awak tengok awal-awal tadi. Okey. Ini yang dinamakan sebagai separator. Okey, itu yang dinamakan sebagai separator. So, separator dia menu item juga sebenarnya. Cuma awak bagi simbol dia dash. Dash. So, ini akan bertindak sebagai separator. Okey, yang lain sama je. Macam mana cara you nak masukkan di dalam menu item. Nested menu. Nested menu adalah menu item juga. Tetapi dia adalah menu item yang berada di dalam menu item. So, bila dia merupakan menu item yang berada di dalam menu item, jadi dia akan jadi nested menu. Dia akan jadi nested menu. So, menu item yang pertama, seperti kita bermula dengan menu. Tadi kan, lepas tu kita buat menu item. So, sekarang ni kita nak masuk nested menu. So, yang ini, kalau ada nested menu, nested menu ni akan jadi menu item. Yang ini akan upgrade jadi menu. Okey, yang ni maintain. So, kalau you tengok kat sini, menu file. Lepas tu picture ni adalah menu item. Yang ni pula jadi menu. Tapi kalau you tengok kat sini, dekat sini, item, dia akan masuk dekat menu add. Okey. Lepas tu menu add, dia akan masuk dalam menu. So, kalau awak nampak kat sini, menu masuk dalam menu bermaksud menu yang kedua ni adalah menu item sebenarnya. Tapi di-upgrade sebab ada nested menu. Okey, faham tak? Okey, kalau tak faham nanti tanya dalam kelas online kita nanti. Okey, seterusnya label. Okey, label tadi saya bagi tahu label adalah merupakan suatu komponen, tugas dia just untuk display teks ataupun display gambar sahaja. So, yang ni saya rasa tak perlu saya cerita lebih lanjut. Okey, button pun kita dah tengok sebelum ni. Button dia akan bagi action perform lah kepada user yang klik pada komponen tersebut. So, dia akan keluar yang ini. Okey, checkbox. Tadi pun saya dah tunjuk checkbox tu macam mana. Dia punya ni. Okey, ini adalah checkbox lah. Ini adalah checkbox. Okey, itu keadaan checkbox. Ini keadaan checkbox. So, cara buat untuk AWT punya package. Declare objek nama checkbox ataupun kelas nama checkbox. Lepas tu, berilah nama checkbox tu apa. Macam biasa, addkan dia dalam frame. Radio button. Radio button untuk AWT ada pelik sikit. Okay, dia tak macam swing. Swing senang lagi. AWT ada difficult sikit. Di mana untuk radio button, awak kena create objek bagi radio button. Yang pertama checkbox group.
dan diikuti dengan checkbox. Okey, lepas tu create object bagi checkbox group dan create object bagi checkbox. Kat sini kita ada dua checkbox. Okey, yang ini dengan yang ini. Okey, CBG checkbox ini akan masuk dalam checkbox group. Ini pun masuk dalam checkbox group. Okey, lepas tu parameter yang seterusnya kita ada boolean kan. True dengan false. Maksudnya bila di display nanti yang ini yang akan dipilih lah, auto pilih. So yang ini tidak. Tapi kalau nak pilih yang kedua ni boleh, tapi yang ni just untuk permulaan dia akan tick yang mana satu. Lepas tu add masuk dalam frame. Saya tengah buat video. Okay, next scroll pen. Scroll pen ni macam biasa saja. Yang you declare objek bagi scroll pen. Text field pun macam biasa. Declare bagi text field. Okay, yang ini dia akan buat komponen text field tu dapat display sebanyak 20 karakter saja. So kalau ada lebih daripada 20 karakter, dia akan anjak-anjak lah. Akan anjak-anjak. Tapi tetap karakter tu akan disimpan lah. Cuma dia akan display karakter sebanyak 20 karakter saja. Balance dia hidden lah. Okay, text area. Yang ini dengan yang ini. Yang ini adalah untuk barisan ini. Yang ini pula adalah untuk barisan ini. Okay, yang ini pula adalah untuk menentukan font. So, yang ini yang saya kata tadi. Font bagi label. So, you nak bagi font bagi label. You bagi jenis font Verdana. And then kalau you nak boldkan dia, font bold. Ini adalah size bagi font. So, dia akan ada 3 parameter. Satu untuk font type, font style dengan font size. Okay, lepas tu ini adalah method untuk bagi color text tu warna apa. Yang ini pula nak bagi background bagi label tu warna apa. Okay, ini berdasarkan kepada warna yang saya nyatakan tadilah. Okay, itu sahaja. So, saya harap sebelum kelas online kita bermula, awak dah cuba semua coding ni dan tengok apakah hasil yang awak akan dapat kemudian. Okay, itu sahaja untuk kelas offline kita. So, kita jumpa nanti pukul 9 pagi. Okay, itu sahaja. Thank you.